Habis cerita Dzus Suwaiqatain. Baik. Kemudian yang seterusnya. Keluarnya binatang melata yang berbicara. Yang bisa berbicara ni. Dari dalam tanah. Akan keluar binatang melata daripada tanah, dan binatang ni boleh bercakap macam manusia. Binatang ni dia boleh bercakap semua bahasa yang ada atas dunia ni. Handal tak? Kan? Binatang, tapi dia boleh bercakap semua bahasa yang ada atas dunia ni. Dia nak berbicara dengan manusia. Tengok apa dia sebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kalau Allah, bila Nabi sebut akan keluar binatang yang melata yang akan berbicara dengan manusia. Kadang-kadang manusia jadi yakin tak yakin. Ni bukan sekadar Nabi yang sebut. Tengok apa yang Allah sebut. Wa iza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum. Nampak Allah sebut. Ayat Quran. Tukallimuhum anna an-nas kanu biayatina la yuqinun. Tu dia bercakap. Surah An-Naml ayat 82. Ni ayat Quran. Jangan kita duk tanya sahih tak sahih. Kufur kita. Hadis kita boleh tanya sahih tak sahih. Kita tak sampai kepada gelincirnya akidah syahadah kita. Quran jangan tanya macam tu. Berdosa besar kita. Apa Allah sebut dalam Al-Quran? Dan apabila perkataan telah jatuh ke atas mereka, maka kami keluarkan sejenis binatang melata dari dalam bumi. Allah sebut dalam Quran. Dan maka kami keluarkan sejenis binatang melata dari dalam bumi yang akan mengatakan kepada mereka. Dabbatan minal ard tukallimuhum. Allah sebut macam tu. Binatang ni aku keluarkan daripada dabbah, daripada bumi ni. Minal ard, daripada bumi. Kemudian apa? Tukallimuhum. Binatang ni akan bercakap dengan mereka. Dengan mereka siapa? Dengan manusia pada ketika itulah. Bahawa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Dia cakap apa? Kita tengok. Pada tafsir kami, tafsir Ibnu Katsir, telah kami bicarakan perkara-perkara yang ada kaitannya dengan ayat yang mulia ini. Sekaligus kami sebutkan pula hadis-hadis secukupnya yang berkenaan dengannya. Kalau kita ringkas sahaja maksudnya di sini, tentu itu lebih baik dan cukup memadai. Apa kalau kita buka kitab tafsir ayat surah An-Naml ayat 82. Allah nak ceritakan, aku dah hantar beberapa orang rasul. Bahkan umat terakhir ini aku hantar penghulu bagi segala rasul. Habibullah, kekasih Allah. Seorang Nabi, seorang Rasul yang cukup sempurna. Menyampaikan kalamullah kepada kita. Menyampaikan cerita tentang janji-janji Allah dan amaran-amaran Allah. Tetapi, kata binatang dabah ni dia kata, sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Berapa ramai manusia ini yang dia dengar kalamullah tapi dia tak percaya. Dia tak yakin dengan ayat-ayat Allah. Maksud daripada tafsir ayat ni, pada ketika itu, dabah ini menceritakan bahawa kamu ni banyak sangat duk lawan perintah Allah. Allah suruh semayang, kamu tak semayang. Allah suruh puasa, kamu tak puasa. Allah suruh tutup aurat, kamu tak tutup aurat. Semua benda yang Allah suruh, semua kamu pindah, semua kamu tak yakin, semua kamu tak percaya. Hari ni aku keluar ni nak bagi satu pengajaran kepada kamu. Aku nak sisihkan di antara orang yang percaya dengan yang tak percaya. Banyak sangat kamu ni duk lawan Allah ni, kata dabah ni. Maksudnya pada ketika itu maksiat begitu berleluasa sekali. Orang-orang yang melanggar perintah Allah ni cukup banyak pada ketika itu. Itu yang kita takut. Menurut Ibnu Abbas, Hasan dan Qatadah radhiyallahu anhu, binatang itu memang benar-benar berbicara dengan manusia. Ini bukan seolah-olah berbicara. Binatang yang kata dabah ini, dia memang bercakap dengan manusia. Tengok. Pendapat ini disokong oleh Ibnu Jarir radhiyallahu an, bahawa binatang itu memang berbicara kepada mereka, yakni mengatakan sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Dulu ni dah turun Nabi dah.
Sebelum kamu duk buat perangai macam ni, dulu-dulu dah ada para nabi, para rasul. Mereka perangai macam kamu juga. Tak mau dengar apa yang nabi, apa yang rasul sampaikan. Padahnya mereka dah dapat dah. Dulu masa hidup, padah dah dapat. Apa yang berlaku kepada kaum Ad, apa yang berlaku kepada kaum Samud, apa yang berlaku kepada kaum Madian. Kita tengok kan kisah Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Nuh. Banyak dah berlaku umat-umat yang terdahulu. Kamu tengok, kamu baca dalam Al-Quran. Kamu tengok cerita yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran tentang umat yang terdahulu. Tapi kamu tetap buat perangai sama macam mereka. Apa masalah kamu ni? Binatang ni bercakap. Agaknya Ibn Jarir radhiyallahu anhu menceritakan pula tafsiran yang sama dari Atha dan Ali. Akan tetapi benarkah kedua-duanya mengatakan seperti itu? Masih perlu pengkajian. Maknanya dia nak cerita di kalangan ulama, bahkan di kalangan para sahabat sendiri pun ada yang berbeza pendapat. Sementara itu ada riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa kata-kata tukallimuhum, binatang itu berbicara dengan manusia, maksudnya binatang itu menceritakan identiti mereka. Ibnu Abbas ni kalau datang daripada jalur Ibnu Abbas, kita kena bagi perhatian. Ibnu Abbas ini adalah gedung ilmu. Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi SAW yang lahir selepas kenabian. Satu-satunya sahabat yang lahir selepas kenabian. Ibnu Abbas. Identiti mereka tu apa? Yakni menulis pada dahi orang kafir dengan perkataan kafir dan pada dahi orang mukmin dengan perkataan mukmin. Ada pula riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa maksudnya binatang itu berbicara dengan manusia dan juga menceritakan identiti mereka masing-masing. Tafsir yang terakhir ini mencukupi dua pendapat tersebut di atas. Ini tentu sahaja merupakan tafsir yang kuat dan yang baik kerana memuatkan kedua-duanya. Allah Subhanahu wa taala jualah yang lebih tahu. Baik. Apa cerita dia? Dalam hadis Nabi menceritakan, dabah ini bila dia keluar je, dia terus bercakap dengan manusia. Dia bawa apa? Itu yang kita nak tahu. Dia bawa tangan kanan dia memegang tongkat Nabi Musa. Tangan kiri dia memegang cincin Nabi Sulaiman. Ini dalam satu hadis yang panjang. Dabah ni, binatang ni, dia bawa. Dia akan ambil tongkat ni, dia akan ketuk kepala orang-orang yang kufur kepada Allah. Orang kafir. Orang kafir di mana? Di Mekah. Kata Mekah tak boleh masuk orang kafir. Kaabah tak ada dah masa tu. Kaabah dah tak ada. Kaabah dah runtuh, dah rata dah. Bahkan binatang-binatang ternakan dah duk main di dalam Masjidil Haram tu. Orang kafir dah bersepah dalam Mekah pada ketika itu. Dia bawa tongkat Nabi Musa. Dia ketuk kepala orang-orang kafir, kemudian ditandakan di dahi. Ada yang sebut di hidung. Ditandakan di dahi kafir. Kemudian dibawa cincin Nabi Sulaiman. Dia akan cop di dahi orang Islam. Ditulis itu Muslim. Dabah ni. Bunyi cerita macam tak apa nak percaya. Ini adalah hadis yang panjang kalau kita baca. Pada ketika itu, nama kita sudah tidak disebut lagi di atas muka bumi. Kalau kita hiduplah di zaman tu, umat yang hidup di zaman tu, sewaktu munculnya dabah ini, yang mana dah kena ketuk dengan tongkat ini, dia akan dipanggil si kafir. Yang dicop dengan cincin Nabi Sulaiman ini dipanggil si Muslim. Pada ketika itu sesama manusia, dia tidak ada lagi nama Ali ke Khair ke, dah tak ada dah masa tu. Dah tak panggil lah Cik Mat, tak ada dah masa tu. Masa itu panggilan, hai si kafir, hai si Muslim. Masa munculnya dabah ini. Sebab dia nak menyisihkan identiti antara yang kafir dengan yang Islam. Orang kafir ni kedudukan dia, orang Islam ni kedudukan dia. Waktu itu, waktu munculnya dabah itu. Itu sebab kita kena nak jaga iman kita. Jangan sampai dia balun kita dengan tongkat, dia letak kita di sebelah kiri. Ini adalah golongan orang-orang kafir. Cerita masa tu tak ada apa dah. Yang kafir lah. Yang Islam. Masa tu dah tak ada lagi orang buat haji. Mekah Madinah tu tak ada lagi orang yang buat umrah, tawaf dan sebagainya. Nak tahu apa Kaabah pun dah tak ada. Ceritanya bila munculnya dabah ini,
kiamat dah semakin hampir. Tajuk ni yang seterusnya yang kita nak baca ni. 10 tanda nak menjelang kiamat ni, termasuk binatang melata ni, dia nak cerita. Sebenarnya mana satu dulu? Mana satu dulu? Dajjal dulu ke? Imam Mahdi dulu ke? Dabbah dulu ke? Zussawiqatain dulu ke? Kata ulama tak payah bincang bab tu. Kamu kena bincang yang Nabi sebut 10 perkara, 10 tanda atau 6 tanda, itu yang kamu kena yakin dan percaya. Baik. Kita tengok apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas tentang dabbah ni. Kita mungkin duk tertanya-tanya macam mana kan? Saya ambil daripada hadis lain. Saya catat sikit di sini. Dalam kitab ni tak ada. Baik. Apa bentuk dia? Yang pertama, dabbah ini binatang yang berbulu. Dabbah ini berbulu. Yang kedua, berkaki 4 dan berkuku. Dia kaki dia 4, dia ada kuku. Yang kata dabbah ni. 3, dia tidak berekor. Tak ada ekor. Polik kan? Bunyi macam polik. Kita tak payahlah nak bayangkan macam mana kan? Cuma diceritakan begitu. Kemudian dia bertanduk. Kata Ibnu Abbas, dia bertanduk. Tanduk di mana? Wallahualam, kita tak tahu. Dia bertanduk. Fizikalnya tinggi dan besar. Amat tinggi dan amat besar. Amat tinggi dan amat besar. Dia keluar di antara bukit Safa dan Marwah tu. Yang kita duk sa'i tu. Dia keluar di tengah-tengah antara bukit Safa dan Marwah itu. Sampai 3 hari kepantasan kuda berlari. Tak habis lagi dia keluar. Tuan-tuan faham tak keadaan dia macam mana? Dia jengoi je kepala dia daripada bumi ni. Kita nak kiraan 3 hari kuda berlari ni. Belum keluar lagi. Belum habis lagi body dia keluar. Boleh bayangkan tak dia besar mana? Kita jangan nak tanya, kalau macam tu besar Mekah lah sama besar kota Mekah. Mungkin, mana kita tahu. Dia punya besar tu. Kemudian, yang paling utama, tukallimuhum. Dia boleh berkata-kata dengan manusia. Dia bukan setakat boleh berkata-kata, boleh bercakap. Dia fasih dan petah berbicara. Tak payah cerita pakar debat ke apa pada ketika itu. Dia paling hebat di dalam berbicara pada ketika dia keluar. Kemudian dia bukan berketurunan manusia. Dia bukan keturunan manusia. Dia tidak membiak. Dia tidak membiak. Allah memang keluarkan dia daripada bumi. Tak payah duk kajilah dia punya spesies apa datang daripada mana, tak payah. Dia tidak membiak. Kemudian bukan keturunan hayawan. Dia tak ada induk. Dia bukan keturunan hayawan. Walaupun Allah sebut binatang, dia bukan ada mak ayah yang tak ada. Dan dia bukan makhluk asing. Dia bukan makhluk asing. Cuba kita duk bayangkan macam mana keadaan. Bahkan ada yang mengatakan dadanya seperti singa. Dadanya seperti singa, wajahnya, tanduknya seperti kerbau. Ada juga yang meriwayatkan begitu. Tapi yang ni tak sahih. Cuma kalau daripada Ibnu Abbas itu kita bagi perhatian. Ibnu Abbas ni banyak kisah yang dia bawa tu, kisah yang kalau tak tepat pun hampir tepat. Jadi begitulah keadaan binatang yang akan muncul untuk bercakap dengan manusia yang lalai dan leka lawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kita akan sebut sepintas lalu yang 10 tanda yang terakhir itu diulang balik. Sebab dia nak sebut nanti pasal apa? Dia nak sebut tak payahlah kita duk berbahas, duk berbincang mana dulu ni, mana dulu. Kata Kaabah dah runtuh tiba-tiba. Tak payah kita duk bincang mana dulu. Yang penting kita kena faham benda tu semua disebut dalam hadis-hadis sahih. Kemudian disyarahkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab yang mu'tabarah. Kan? Cumanya bila kita baca benda-benda macam ni, hadis-hadis macam ni, kena kental iman kita. Kental iman kita. Bila cerita binatang berbulu, kaki 4 ada kuku ni, tahyur atau tidak? Jangan tahyur atau tidak. Ini adalah kisah benar. Kan? Baik.